عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, orang yang bijak itu adalah mereka yang mengambil berat tentang dirinya dan beramal untuk mati. Dan orang yang lemah itu ialah mereka yang menurutkan hawa nafsunya, sedangkan dia bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang diredai. Yang dimuliakan Tuan Musi Majlis, Musi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, alim-alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan perbanyaklah berdoa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga habisnya Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini dilalui dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan juga tuan-tuan, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan tak siapa di antara kita yang boleh jamin bahawa pada tahun depan kita boleh berjumpa lagi dengan Ramadan. Muslimin muslimat rahmatullah, bila sebut perkataan bulan Ramadan, tuan-tuan, ya, saya rasa saya datang dah lama juga tak datang ke surau ni. Lama sangat saya rasa tak datang, ya, sampai lupa jalan nak masuk je lupa dah. Ada lama belum tak datang, ya. Kalau kuliah tuan-tuan, di kesempatan malam hari ni kita kongsi sedikit lah ilmu yang ada sebut sedikit ni dengan pengalaman yang tak banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia sebut bulan Ramadan, tuan-tuan, teringat saya, ya, pengalaman saya berada di Yaman 5 tahun, tuan-tuan, ya. Saya berada di Yaman 5 tahun. Saya boleh buat perbandingan lah, macam mana orang Arab sambut Ramadan dan macam mana orang Malaysia sambut Ramadan. Tuan-tuan, 5 tahun saya berada di Yaman. Perbezaan yang pertama saya boleh nampak, tuan-tuan, orang Yaman ni, tuan-tuan, ya, 2 hari sebelum Ramadan, kebiasaannya lah, ya, mereka ni, ibu-ibu dan ayah-ayah ni, ya, mereka akan bawa anak-anak mereka, ya, isteri mereka pergi ke pusat beli belah. Yang tu cara orang Yaman. Dia ambil anak dia, isteri dia pergi ke pusat-pusat beli belah. Mereka cari baju, cari jubah, cari sejadah, cari kopiah untuk mereka menyambut Ramadan. Ya, berbeza dengan kita orang Melayu, tuan-tuan, ya. 2 hari sebelum Ramadan ramai juga pergi ke pasar raya, ya, pergi ke pekan, cari baju, cari kain. Tapi baju dan kain itu dibeli bukanlah untuk dipakai untuk menyambut Ramadan, tapi untuk menyambut Syawal. Berbeza dengan orang Yaman. Mereka nak bagi anak-anak mereka ni ada satu perasaan bahawa Ramadan itu adalah bulan yang perlu diraikan. Mereka tanamkan perasaan. Orang Malaysia tak? Mereka tak tanamkan pada anak-anak mereka perasaan cinta kepada Ramadan. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, tuan-tuan, perbezaan orang Malaysia dan orang Yaman ni, yang keduanya, dia kebiasaan orang Yaman ni, tuan-tuan, ya.
2 hari sebelum Ramadan, mereka ada satu sesi, ya, sesi maaf bermaafan, ya. Si anak minta ampun dekat ibu dan ayah, ya, si isteri minta ampun dekat suami. Kenapa tuan-tuan? Mereka risau sekiranya mereka lalui Ramadan pada tahun ni dalam keadaan suami mereka tak redha kepada mereka. Mereka risau mereka lalui Ramadan pada tahun ni dalam keadaan ibu dan ayah mereka tak redha kepada mereka. Kita lihat tuan-tuan, bagaimana puasa seorang wanita. Cuba kita fikir, bagaimana puasa seorang wanita yang mana bergelar seorang isteri, yang mana pada siang harinya berpuasa, pada malamnya berqiyamul lail, bertadarus, bersedekah. Rupa-rupanya puasanya dia itu dalam keadaan suami tak redha kepada dia, suami tak ampunkan dosa dia. Macam mana keadaan puasa seorang wanita ni tuan-tuan? Begitu juga bagaimana nilai seorang puasa. Puasa bagi seorang anak yang mana pada siang hari berpuasa, malam hari berqiyamul lail, bersedekah, bertadarus, tetapi dia berpuasa dalam keadaan ibu dan ayah tak redha kepada dia tuan-tuan. Dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala tak terima puasa dan ibadah dilakukan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, baki Ramadan ada dalam 11 hari, 12 hari lagi Ramadan, ya. Siapanya sekiranya dia bergelar seorang isteri, masih belum lagi minta ampun pada suami, cepat minta ampun pada suami tuan-tuan, ya. Sekiranya kita seorang anak masih belum minta ampun pada ibu dan ayah, kesempatan yang ada ni percepatlah kita minta ampun pada ibu dan ayah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini tuan-tuan kita lalui dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan diredha oleh ibu dan ayah dan juga suami. Muslim-muslimah rahimakumullah, bila sebut perkataan takwa tuan-tuan, ya, bila sebut perkataan takwa, ya, orang lelaki ni setiap hari Jumaat dia akan dengar perkataan takwa ni. Apa dia takwa tuan-tuan? InsyaAllah dalam masa yang singkat ni kita akan kongsikan apakah maksud takwa. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimakumullah, takwa bermaksud kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat ulama, ya. Takwa bermaksud kita, ya, patuh pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga ulama mentafsirkan apakah itu takwa. Kata ulama, at-taqwa huwa al-ihtiyat. Takwa itu berhati-hati, ya. Takwa itu berhati-hati. Seperti mana tuan-tuan, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia kata, wahai Ubay, terangkan kepada aku apakah itu takwa. Lalu Ubay kata kepada Umar, wahai Umar, aku nak tanya kamu, sepanjang hidup kamu ni, pernah tak kamu ni lalui satu jalan yang pada jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan kaca, penuh dengan benda-benda yang tajam, wahai Umar? Kata Umar, ya. Lalu Umar, bagaimana ketika mana kamu lalui jalan yang penuh duri, penuh kaca, penuh benda-benda yang tajam ni, wahai Umar? Kata Umar, sudah pasti, ya, sudah pasti wahai Ubay, aku akan jaga di setiap langkah aku. Aku risau terkena duri, aku risau aku pijak terkena paku, aku risau aku pijak terkena kaca, wahai Ubay. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar Al-Khattab, itulah maksud takwa. Ya, ciri-ciri ketakwaan ialah kita sentiasa berasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Risau buat perkara ni jatuh haram, risau buat perkara ni jatuh makruh. Itu maksud takwa, ya, yang maksud kedua. Dan juga ada ulama mentafsirkan takwa itu tuan-tuan. Takwa bermaksud, ya, keyakinan yang sebenar-benarnya terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takwa bermaksud keyakinan yang sebenar-benarnya terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Seingat saya tuan-tuan, dah banyak kali dah saya buat contoh-contoh, ya, daripada para sahabat yang melambangkan ketakwaan para sahabat. Yang mana para sahabat ada yang telah mengorbankan daging mereka, darah mereka untuk Islam. Ya, seperti mana? Tuan-tuan ingat lagi nama sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat? Ingat lagi? Ya, saya sebut banyak kali cerita dia. Khabbab bin Al-Arat. Saya juga ada bawa kisah bagaimana tokoh, ya, dua orang suami isteri yang bertakwa, ya, Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Ingat lagi tak? Haji ingat lagi? Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana ketakwaan mereka yang sanggup mengorbankan, ya, anak yang mereka kasihi, anak yang mereka cintai. Sudah juga bawa kisah Jabir ibnu Abdullah dengan isterinya yang sanggup korbankan anak-anak mereka biar berlapar untuk membela Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hari ini saya nak kongsi lagi satu kisah, ya, kisah di antara para sahabat ni yang mana ketakwaan mereka
kepada Allah mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan, dalam satu kitab dalam hadis Bukhari dan juga Muslim ada menceritakan tuan-tuan, satu hari Rasulullah SAW dia baca satu ayat yang berbunyi, kata Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, kata Rasulullah, man dzalladzi yuqridullah, barang siapa di antara kamu, adakah di antara kamu ni ada manusia yang yuqridullah, nak bagi Allah ni satu pinjaman. Ya, kata Allah, siapakah di kalangan kamu ni nak bagi Allah satu pinjaman, qardan hasanan, pinjaman yang cukup baik, fayudha'ifahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan gandakan pinjaman itu. Fayudha'ifahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah lah yang menyempitkan rezeki kamu dan yang melapangkan rezeki kamu. Wa ilaihi turja'un. Tuan-tuan, ketika mana Rasulullah baca ayat ni, tuan-tuan, ya, Rasulullah baca ayat ni, semua sahabat dengar Rasulullah baca ayat ni. Tetapi ketika mana Rasulullah baca ayat ni, seorang sahabat Rasulullah ni dia angkat kepala dia. Ya, dia angkat kepala dia seolah-olah nak bertanya pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tengok sahabat ini yang bernama Abu Darda, yang mana dia ni excited sikit, ya, dia macam nak tanya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tanya kat dia, wahai Abu Darda, kamu ada benda nak tanya kat aku ke, wahai Abu Darda, tentang ayat ni? Kata Abu Darda, ya Rasulullah, betul ke ya Rasulullah, sekiranya aku bagi harta aku untuk kamu, untuk Allah dan untuk Islam, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan lagi rezeki aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar wahai Abu Darda, yakinlah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan, Abu Darda, lepas mana dia dengar Rasulullah kata yakinlah dengan janji-janji Allah, Abu Darda bertakbir 3 kali. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, ya Rasulullah, semua orang kenal aku ni ya Rasulullah, aku ni Abu Darda, semua orang kenal aku ni Abu Darda, semua orang kenal aku yang aku ni seorang yang miskin, bapa kedana ya Rasulullah, semua orang kenal aku. Dan semua orang tahu Abu Darda ni harta dia adalah sebuah kebun, yang mana kebun inilah rumah dia, kebun inilah tempat anak-anak dia bermain, inilah harta Abu Darda. Wahai Rasulullah, lepas mana kamu bagi tahu aku tentang ayat ini ya Rasulullah? Dengan ini ya Rasulullah, aku bagi kebun aku ini kepada kamu ya Rasulullah, untuk kamu, untuk Allah dan juga untuk Islam ya Rasulullah. Lalu tuan-tuan, Abu Darda lepas mana dia bagi kebun ini kepada Rasulullah SAW, berlari dia pergi jumpa isteri dia di kebun, pergi ke kebun. Ketika mana dia sampai di kebun, dia jumpa isteri dia, dia jumpa anak dia. Dalam keadaan anak dia ni tengah makan sebiji kurma. Lalu Abu Darda ni korek biji kurma ni tak lepas. Lalu isteri Abu Darda yang bernama Ummu Darda ni, dia bantu Abu Darda korek biji kurma ni keluar daripada mulut anak dia ni. Lalu kata Abu Darda, wahai isteriku, wahai anakku, kebun ni sekarang bukan milik kita lagi. Sekarang kebun ini milik Allah, milik Islam dan juga milik Rasul, wahai isteriku. Lalu isteri yang salihah ni tuan-tuan, isteri yang taat ni, dia pun cepat-cepat ajak anak dia keluar, tinggalkan kebun mereka. Walaupun dia tahu Abu Darda ni itulah saja harta dia, itulah rumah dia, itulah tempat anak dia bermain. Tapi Ummu Darda dengan diam, dengan taatnya, dia terus keluar daripada kebun ni tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, dia kan cerita Abu Darda lepas mana dia bagi harta dia ni kepada Allah, untuk Islam dan untuk Rasul. Itu riwayatnya Abu Darda menjadi orang yang cukup kaya di Madinah Al-Munawwarah pada satu ketika dahulu tuan-tuan. Kita lihat bagaimana Abu Darda yang mana dia benar-benar yakin dengan janji-janji Allah, lalu Allah bagi dia apa yang dia nak tuan-tuan. Tapi kita pada hari ini tuan-tuan, cuba kita fikir, ya dah 18 Ramadan, berapa Ramadan dah berlalu tuan-tuan. Dah ramai dah ustaz-ustaz datang ke surau ni bagi kuliah yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa ramai dah ustaz-ustaz datang kat surau ni, ke masjid ni, bagi tahu kat kita, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita tuan-tuan. Persoalannya tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita pada hari ini yang bergelar ayah, bergelar suami, bergelar isteri, bergelar anak, telah pun kita menitiskan air mata kita minta pada Allah, ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku ya Allah. Apa ramai isteri-isteri yang di belakang sana pernah berdoa, ya Allah, kau ampunkanlah dosa suami-suami aku ya Allah. Berapa ramai tuan-tuan? Apa ramai ibu-ibu dan ayah-ayah menitiskan air mata minta pada Allah, ya Allah,
Kau ampunkanlah dosa anak-anak aku, ya Allah. Masukkanlah anak-anak aku yang aku cintai, yang aku sayangi dalam syurga-Mu, ya Allah. Apa ramai tuan-tuan? Dan pasti ramai di kalangan kita tak pernah nak minta air mata, minta pada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, kawan-kawan dirahmati Allah sekalian, jangan kita termasuk di antara 3 golongan yang mana Jibril doakan kecelakaan ke atas kita, lalu Rasulullah aminkan doa Jibril alaihissalam. Ya, yang kita masuk di kalangan 3 golongan manusia yang Jibril doakan celaka ke atas mereka, lalu Rasulullah SAW doa aminkan doa Jibril. Siapa 3 golongan ni tuan-tuan? Mungkin ustaz-ustaz dah bagi tahu 3 golongan ni, mungkin hari kita ulang balik saja. Tuan-tuan, satu hari dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim menceritakan satu hari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dia nak sampaikan khutbah satu hari, dia Rasulullah naik mimbar. Rasulullah ni dia ada 3 tangga. 1, 2, 3 tangga. Ya. Ketika Rasulullah naik tangga pertama, Rasulullah kata amin. Ketika Rasulullah naik tangga kedua, Rasulullah kata amin. Tangga ketiga, Rasulullah kata amin. Lalu Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar kamu kata amin, amin, amin 3 kali ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, ketika mana aku nak naik mimbar ni tadi, ketika mana aku letak kaki aku di tangga pertama, Jibril datang berjumpa dengan aku. Ya, Jibril datang berjumpa dengan aku. Dia kata, Muhammad, wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, bagi manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia untuk dia merasai Ramadan, tetapi dia tidak minta ampun kepada Allah, lalu dia mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih belum ampunkan dosa dia. Wahai Muhammad, celakalah ke atas mereka wahai Muhammad, yang dapat Ramadan tapi tak minta ampun pada Allah. Rasulullah kata amin. Lalu Muaz bin Jabal bertanya, tangga kedua pula ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Tangga kedua pula wahai Muaz, ketika mana aku naik tangga kedua, Jibril datang jumpa dengan aku. Dia kata, wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, bagi siapa yang mana mereka ini masih ada lagi ibu dan ayah, tetapi mereka tak jaga ibu dan ayah mereka, dan mereka tidak minta ampun pada ibu dan ayah mereka, lalu mereka mati dalam keadaan ibu dan ayah mereka masih belum ampunkan dosa mereka wahai Muhammad. Celakalah ke atas mereka Muhammad, celakalah ke atas mereka wahai Muhammad. Lalu Rasulullah kata amin. Lemah Muaz tanya kepada Rasul lagi, tangga ketiga ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Tangga ketiga wahai Muaz, ketika mana aku naik tangga ketiga tadi, Jibril datang jumpa aku lagi. Dia kata kepada aku, wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, celakalah wahai Muhammad, bagi siapa, bagi manusia yang mendengar namamu disebut tetapi dia tidak berselawat ke atasmu wahai Muhammad, celakalah ke atas mereka wahai Muhammad, celakalah ke atas mereka wahai Muhammad. Lalu Rasulullah kata amin. Kita lihat tuan-tuan, janganlah kita tergolong daripada 3 golongan manusia yang mana Jibril doakan celaka, lalu Rasulullah kata amin kepada 3 golongan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita memperbaiki diri, untuk bermuhasabah diri tuan-tuan. Ya, kalau kita masih lagi belum minta ampun pada ibu dan ayah, masih belum minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita tuan-tuan, Ramadanlah bulan yang terbaik. Ramadanlah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu tuan-tuan, masih saya minta ni tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan, ya, bulan Ramadan ni perbanyakkanlah satu doa. Ya, doanya saya rasa dah banyak didengar dah doa ni. Ramadan ni perbanyakkanlah doa ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya, perbanyakkan doa ni tuan-tuan. Nabi Rasulullah dah beritahu kepada kita dah. Rasulullah kata apa? Ramai di kalangan umat aku ni yang mana pagi petang siang malam berdakwah, pagi petang siang malam bertazkirah, pagi petang siang malam beribadah, pagi petang siang malam berzikir, bersedekah, tetapi di akhir kehidupannya dia ini masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi petang siang malam beribadah, tetapi di akhir, di endingnya kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, Ramadan
perbanyaklah doa, ya Allah matikanlah kami ni ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, bila sebut perkataan husnul khatimah ni tuan-tuan, ya, teringat saya tentang sahabat Rasulullah SAW. Saya tak ingat sudah sebut belum nama sahabat ni, ya. Sahabat ni yang mana dia syahid pada 17 Ramadan, ya. Saya tak ingat sudah sampai ke belum nama sahabat ni. Saya dah sampai, tapi kalau saya dah sampai, saya nak ulang balik. Kalau saya belum sampai ni mungkin tuan ada dengar, dah ingat nama ni tuan-tuan. Sahabat ni syahid pada 17 Ramadan, ya. Yang mana sahabat ini dia di antara 313 orang sahabat yang berjuang di medan peperangan Badar Al-Kubra. Dan sahabat ini syahid di medan peperangan Badar Al-Kubra. Saya minta tuan-tuan tolong ingat nama ni, ya. Nama dia Sawad ibnu Huzayyah. Tolong ingat tuan-tuan, Sawad ibnu Huzayyah. Kita pada hari ni tuan-tuan, kalau kita ada manusia, ada setengah pihak ni, kalau kita tak ingat nama-nama pejuang kemerdekaan, kita cukup marah tuan-tuan. Kita marah. Kalau kita tak ingat nama pejuang-pejuang kemerdekaan, pahlawan-pahlawan Melayu ni, kita cukup marah. Tapi tuan-tuan, sepatutnya kita lebih rasa malu, lebih rasa hina sekiranya kita tak ingat nama sahabat yang syahid di medan peperangan Badar Al-Kubra. Sawad ibnu Huzayyah tuan-tuan, seorang sahabat yang mana matinya dalam keadaan husnul khatimah, cukup baik, ya. Siapa dia Sawad tuan-tuan? Satu hari Rasulullah SAW, ya, kebiasaannya Rasulullah ni di medan peperangan ni, dia akan memeriksa soft tentera-tentera ni, ya. Dia akan memeriksa soft mujahidin ni, ya. Satu hari Rasulullah ketika mana dia periksa soft mujahidin ni, ada Sawad, ya, ada Abu Bakar, adalah sahabat Rasulullah ni. Ketika mana Rasulullah periksa barisan ni, Sawad ibnu Huzayyah, ya, Sawad ibnu Huzayyah, dia kedepankan perut dia, ya. Dia kedepankan dada dia, dia kedepankan perut dia. Lalu Rasulullah tengok Sawad ibnu Huzayyah ni kedepankan dada, kedepankan perut. Rasulullah ambil tongkat Rasulullah ni, Rasulullah tujah ke arah perut Sawad ibnu Huzayyah. Ya, Rasulullah ambil tongkat ni, tujah ke arah perut Sawad ibnu Huzayyah. Ketika mana Rasulullah tujah tongkat ni ke arah perut Sawad ibnu Huzayyah, Sawad menjerit. Dia kata, "Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu tujah perut aku, sakit ya Rasulullah. Sakit sangat ya Rasulullah." Lalu semua sahabat tengok Sawad ni berguling-guling sakit. Semua orang tanya kat Sawad, "Sawad, sakit ke Sawad? Sakit sangat ni. Wahai sahabat, sakit sangat ni." Lalu Rasulullah tanya kat dia pula, Sawad, betul ke sakit ni Sawad?" Sawad kata, "Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Kamu tujah perut aku ni, sakit ya Rasulullah." Lalu Rasulullah tanya kat dia, "Datuk kamu nak apa Sawad? Sawad, Datuk kamu nak apa Sawad?" Kata Sawad, "Ya Rasulullah, kamu tujah perut aku sakit ya Rasulullah. Sekarang aku nak balas balik kat kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu tujah perut aku sakit ya Rasulullah. Sekarang aku nak balas balik kat kamu ya Rasulullah." Lalu semua sahabat-sahabat tengok Sawad ni nak balas balik dekat Rasulullah. Semua dah kata kat Sawad, "Sawad, betul ke kamu nak balas balik kat Rasulullah ni? Sawad, betul ke kamu nak kisah kat Rasulullah ni balik?" Kata Sawad, "Hantar kamu lah, aku tetap nak balas juga dekat Rasulullah ni. Sakit dia tujah perut aku ni. Hantarlah abang." Ya? Lalu Rasulullah berkata, "Sawad, betul yang nak balas balik?" "Memang ya Rasulullah." Lalu tuan-tuan, Rasulullah SAW buka baju baginda, ya, buka baju dia, kelihatan perut Rasulullah yang mulia. Lalu Sawad ibnu Huzayyah, dia ambil satu tongkol kayu, ya, dia ambil satu tongkol kayu, dia pergi ke arah perut Rasulullah SAW. Sikit lagi nak sampai tongkol kayu ni dekat perut Rasulullah, dia campak tongkol kayu ni, dia peluk pinggang Rasulullah, dia cium perut Rasulullah, dia menangis teresak-esak depan Rasulullah SAW. Dia peluk pinggang Rasulullah seerat-eratnya, dia cium perut Rasulullah, dia menangis teresak-esak di hadapan Rasulullah SAW. Lalu tuan-tuan, ketika mana Rasulullah tengok Sawad ni, dia peluk, dia cium, dia menangis, dia peluk, dia cium, dia menangis, dia peluk, dia cium, dia menangis. Lalu Rasulullah tanya kat Sawad, hang buat apa ni Sawad, hang buat apa ni Sawad? Lalu Sawad kata, "Ya Rasulullah, aku rasa ya Rasulullah, aku ni akan syahid di medan peperangan Badar Al-Kubra ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rasa ya Rasulullah, tak lama lagi aku akan menghembuskan nafas aku yang terakhir di medan peperangan Badar Al-Kubra ini ya Rasulullah."
salah ke ya Rasulullah, sebelum aku menghembuskan nafas aku yang terakhir, aku nak kulit aku bertemu dengan kulit kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salah ke ya Rasulullah, sebelum aku mati ya Rasulullah, aku nak kulit aku ini bertemu dengan kulit kamu ya Rasulullah. Aku nak cium kamu ya Rasulullah, aku nak peluk kamu ya Rasulullah. Salah ke ya Rasulullah. Lalu tuan-tuan, Sawad ibnu Huzayyah, dia memang benar tuan-tuan. Sawad ibnu Huzayyah dia syahid di medan peperangan Badar Al-Kubra. Kita lihat tuan-tuan, Sawad ibnu Huzayyah seorang sahabat yang mana pergi ke medan peperangan Badar Al-Kubra, sudah tentu dapat husnul khatimah, tetapi dia masih lagi mencari husnul khatimah dengan nak peluk Rasulullah, dengan nak cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tuan-tuan yang mana jauh benar dengan Rasulullah, tak dapat sentuh Rasulullah, tak dapat tengok tapak akhir Rasulullah, sekiranya kita pada hari ini rasa sombong, rasa bongkak, tak nak minta pada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maknanya kita ini di antara orang yang cukup malang sekali tuan-tuan. Tuan-tuan, Ramadan perbanyakkanlah doa husnul khatimah. Tuan-tuan, saya tak banyakkan pula. Wa hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.